على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. Syukur kita pertama sekali Allah SWT dengan limpah kurnia dia masih memberikan kita kelangsungan hayat atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dialah satu-satunya, tiada yang lain yang boleh memberikan nikmat hidup pada kita. Dialah satu-satunya yang menghidup dan memati. Yang kita ni asal mati, dia yang hidupkan kita. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi dengan melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, diberi kita pula mudah untuk ikut jalan taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala lagi diberi kita keinginan kehendak untuk belajar dan memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah, tambah pula dia dudukkan kita di tempat untuk mengaji agama. Alhamdulillah, dan diberi yang kita pula keterbukaan hati, kelapangan masa, kesihatan tubuh badan untuk sentiasa berada dalam tempat yang baik dan mulia dan menjauhkan diri daripada tempat yang keji dan tercela. Alhamdulillah, syukur pagi ini dapat hadir kita untuk solat subuh berjemaah di sini, dan insya-Allah kita manfaatkan meneruskan bacaan daripada kitab Matan Mubarrah ini. Wajibu, kata musannif, wajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Terjemah, dah wajib atas setiap orang yang mukallaf pada syarak dia mengetahui apa yang wajib pada hak maulana jalla wa azza, begitu juga apa yang mustahil dan apa yang harus. InsyaAllah kita nak sambung ni. Seterusnya dia sebut hukum belajar dan memahami bab ilmu akidah ni, khasnya bab ketuhanan, seterusnya kerasulan. Dua bab ni adalah teras dalam agama kita, agama Islam. Mana mungkin ada orang Islam, dia nama Islam tapi dia tak kenal Allah. Mana mungkin. Mana mungkin dia kata dia Islam tapi dia tak kenal Rasulullah. Mana mungkin. Dan nak kenal tu macam mana? Kenal mesti kenal sungguh, sampai tahap tak ada siapa yang lebih kita kenal, yang paling kita kenal, dan kenal sekenal-kenalnya, yakin seyakin-yakinnya, tanpa ada belah bagi, melainkan hanya kenal Allah. Adapun kenal selain pada Allah, hatta mengenal diri kita sendiri, kita pun tak apa nak kenal apa yang sepatutnya ada pada diri kita. Apa maksud dia tu? Maksudnya kita takkan ada keupayaan untuk mengenal diri kita sendiri, apa yang ada dalam badan kita, apa yang
berhubungan dengan diri kita. Banyak perkara yang kita tak tahu. Sagi pun kita nak buat apa, kita kan tahu. Fala ta'lamu nafsum maza taksibu qada. Tak ada satu diri pun yang dia boleh tahu apa yang dia nak buatkan esok hari. Yang kata esok, kita ni yang sebut esok tu atas jalan ghalabah. Kita jangan kata esok ni sagi tak tahu nak apa. Ni duk ngaji ni pun mula-mula duk ngaji sagi lelap aja. Bukan kita nak tahu. Benda di depan. Jadi kita pun tak tahu hal itu, tapi wajib kenal hal Allah. Wajib kenal Allah Ta'ala. Kita walaupun kita tak tahu gigi kita berapa batang, rambut kita berapa helai, bulu mata ada berapa helai, kening berapa helai, berapa urat, ni kita tahu. Jantung besar mana, berapa kilo, hati kita, limpa kita, usus kita elok tak elok, buah pinggang apa, katalah gitu kan. Banyak perkara yang bukan dalam urusan kita, tak tahu kita. Jadi asal yang sebut yang wajib atas kita besar. Pertama sekali kita kena kenal, bukan kenal itulah batang tubuh kita, gigi kita, rambut kita, tapi yang besar sekali kenal Allah. Cuma jalan nak kenal Allah Ta'ala ni adalah melalui ataupun wasilah nak boleh sampai ke dia makhluk. Itu nisbah nak sampai itu. Kemudianlah saya sebut kot. Jadi pertama dia sebut wajib atas setiap mukallaf. Itu statement pertama dia sebut. Wajib atas mukallaf. Masuk mukallaf ni baligh berakal. Itu selalunya dipakai makna mukallaf. Tak dipanggil mukallaf melainkan baligh berakal. Kanak-kanak tak baligh, kanak-kanak yang belum baligh istilahnya belum mukallaf syarak. Mula taklif baligh. Cuma kanak-kanak tambah anak-anak kita, wajib atas kita asuh dia sejak umur 7 tahun lagi, suruh dah dengan perkara agama. 10 tahun sampai tahap boleh rotan, boleh pukul. Pukul pun pukul takdib, pukul untuk mengajar adab, untuk ajar akhlak, supaya dia patuh syarak. Nisbah mengaji, menuntut ilmu, baca Quran, jaga semayang, puasa, tutup aurat, jangan bergaul lelaki perempuan. Seawal 7 tahun dah diajar, 10 tahun kena praktik sempurna. Satu beruntung kita kalau duduk dalam keluarga yang dah mendidik kita dengan sempurna dengan hukum syarak. Dah diajar dah daripada kecil, tak bergaul dengan perempuan apa seumpama, daripada kecil dah diajar. Tak dibenarkan buat benda-benda yang lara apa ni, daripada kecil dah diajar pakai tudung, pakai kepiah. Dah diasuh supaya bila balik nanti taklah baru terhegih-hegih nak pergi cari. Tapi asal wajib kita adalah dengan baligh. Jadi siapa yang tak dapat peluang untuk belajar pada awal masa kecil dulu, macam-macam hal lah. Kalau ada pun keburukan, katalah kekurangan daripada orang tua kita, saya duk ngaji, turut tersebut, tak sebut apalah hak dia. Bahkan sekarang yang taklif tu besar kat kita. Dan walaupun mungkin ada sedikit kecuaian di situ, tapi keedahnya kita lah kena perbetulkan diri. Yang mintalah pada ilahi betul dan lurus kita ni jalan untuk keredaan Allah dicari. Tak mustahil untuk Allah Ta'ala beri keampunan pada mak ayah kita di hari akhirat nanti. Tak mustahil. Katalah kita hafal Quran, mak bapak kita tak kerti apa. Tak mustahil sebab kita Allah Ta'ala masuk ke syurga, mak ayah kita tumpang kita. Syarat Islam memang ada dah, alhamdulillah. Tapi nak boleh taat, katalah tak taat tu ke mana. Tapi tak mustahil dengan sebab kita, mereka itu Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia masukkan kita dalam syurga. Dia masukkan mereka dalam syurga bersama-sama kita. Syarat ada iman dia. Syarat Quran, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan zuriat dia ikut dia dalam masalah beriman, mak bapak beriman, anak beriman, cucu beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah Taala kami akan hubungkan dengan zuriat mereka.
Itu nisbah mak bapak kita, dia asuh kita, zuriat. Ni kita zuriat dia. Mak ayah kita, katalah dengan bahasa saya sebut tadi tu, macam mana? Tak mustahil dengan sebab kita taat ni, limpah kurnia Allah Ta'ala beri rahmat juga pada mak ayah kita, dan kita adalah sahabat mak ayah kita dapat syafaat. Kalau tidak, terbalik. Mak ayah kita lah, mereka ni orang baik-baik, orang mulia-mulia. Kita ni adalah sebab untuk dapat syafaat daripada mereka. Selain daripada syafaat daripada mak ayah kita, guru kita, tutup guru kita, para awliya, para anbiya. Dan nak boleh dapat syafaat ni, tak dapat tidak, dia mesti ada hubungan. Dan antaranya dapat keampunan daripada Allah Ta'ala sendiri. Itu satu hal lah. Asal saya nak sebut, nak syarahkan mukallaf tu. Jadi yang mukallaf ni balih berakal. Jadi siapa tak balih lagi, istilahnya tak wajib menuntut ilmu. Tapi jangan buat bodoh, biarkan anak kita merapu, lepas tu balih, bagus nak suruh dia. Oh, payah. Jadi balok lah pasal gitu. Orang tak apa, dah jadi buluh lah. Nak asuh bukan sedang, patah, berkelahi, bertumbuk dulu. Nak suruh sembahyang. Satu asuh seumur rebung. Yang tu kot pasal. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Itulah perawatan tua. Dan itulah perjalanan syarak. Umur 7 tahun, bayang 7 tahun. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, umur seusia tu dah hafal Quran. Kita macam ada orang umur 55 baru pergi masjid. Baru balik 55. Siapa? Pencen? Oh, balik. Tambah pula orang putih kata life start from 40. Pandai. Hidup mula daripada umur 40 tahun. Betul ya? 40 baru anak. Life start from 40. Balik berapa? 55. Tambah agreement lah ni, tambah lagi 60 baru pencen. Umur 20 tahun lah baru balik. 20 tahun. 60 tahun baru balik. Ya Allah, astagfirullah. Patutnya 7 tahun tu. Okey, aja sikit syarah 7 tahun. Balik. Sahabat-sahabat balik apa ada makna dalam fiqh itu. Saya tak panjangkan di sini. Akal yang keduanya. Selagi tak gila, tak sindrom apa yang menyebabkan jadi OKU tu, kita mukallaf lah. Orang macam tu lah yang tak kena mukallaf. Tapi jaga Down syndrome ni, dia ada bab yang tak mukallaf, tapi ada bab mukallaf. Dia tengok akal dia. Tengok akal dia. Kalau kita ajar dia boleh faham dan dia boleh mengenal ketuhanan dengan kita ajar, walaupun dia tak nampak tapi dia boleh faham, itu istilahnya ada taklif kat dia. Tapi kalau hanya dia ni ada sindrom macam tu, yang tak ada keupayaan dia untuk mengenal, khasnya mengenal Allah lah. Kita nak ajar dia, kita ni ada Tuhan, kita asal tak ada. Yang bagi kita ni bukan kita ada sendiri, bukan mak bapak kita pun bagi kita ada. Allah bagi ada kita. Satu, kita kena solat. Kalau dia faham tu, mukallaf. Selalunya kalau yang Down syndrome, yang saya tak tahu nak sebut tahap-tahap, katalah ada tahap teruk ni, stage dia pun tak sama level tu. Kalau ada akal, masih boleh interaksi baik, bercakap, dia faham, ada taklif pada dia untuk belajar. Ada taklif untuk dia belajar. Tak semua orang yang ada sindrom macam tu ataupun kurang upaya ni, dia ahli syurga dah awal. Tak. Kalau yang memang gila daripada kecil, ahli syurga awal. Memang sedown-downnya sindrom dia. Tak ada akal sikit pun. Memang ahli syurga. Ahli syurga dalam keadaan tak kenal Allah Ta'ala. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, tak ada sebab Allah Ta'ala nak siksa dia, Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Dalam syurga dia akan jadi pelayan syurga. Betul. Tapi duduk dalam syurga lah, pelayan syurga. Asal nak sebut tak mukallaf tu. Adapun mukallaf ni, ngaji boleh, hafal boleh, benda lain boleh, masak boleh, akademik boleh, tukang boleh.
Habis-habis Allah tak kena, anak kena, itu kot. Apa sih syarah ni? Mukallaf. Bahkan kaedah kita mukallaf, kalau ada mata, mukallaf. Walaupun pekak. Ada pendengaran, walaupun buta, mukallaf. Khasnya dalam bab tauhid, syarat mukallaf lagi, kalau dia kafir, untuk jadi mukallaf, sampai surah Islam. Tak sampai surah Islam, tak ada mukallaf. Tak ada mukallaf. Walaupun duduk sebelah rumah kita. Kita tak pernah sebarkan Islam pada dia. Tak pernah cerita dia la ilaha illallah. Dia tak mukallaf. Kita, mak bapak kita Islam, kita ni tak pernah ada pun gen dakwah ajak kita kenal orang Taala pergi masjid. Mukallaf sejak pada Baligh tu mukallaf. Walaupun tak pernah orang tua kita hantar tempat mengaji, wajib atas kita pergi mengaji. Wajib atas kita mengaji. Kalau dia tak sara kita pun wajib atas kita cari belanja untuk kita pergi mengaji. Pasal taklif atas diri kita dah sekarang. Tanggungjawab atas diri kita. Walaupun mak bapak kita tak ambil peduli kat kita lah. Pasal kita pandai cari duit sendiri, katalah itu dah besar panjang lah. Tapi wajib atas kita untuk menuntut ilmu. Bukan cari duit. Cari duit ni satu hal lah, saya tak payah sebut lah tu. Memang bakat cari. Tapi nak cari kehidupan ni dengan keadaan mengenal Tuhan, itu paling merdu sekali. Itu dia kata wajib atas mukallaf. Kita semua balik berakhir semua ni. Ada orang habis balik lah. Itu carahan saya kan. Habis balik. Haid pun habis lah. Monopause. Tu habis balik lah tu. Bukan habis taklif, habis balik. Patutnya mula mengaji ni, mula balik. Tak main haid. Tak biasa keluar mani, mimpi sampai keluar mani. Katalah gitu. Sahabat-sahabat balik tu lah. Ni dah air mani, tak boleh keluar lah. Baru nak main mengaji. Sorry, saya punya bahasa tu ya. Inilah keadaan yang ada kat kita. Inilah fitnah besar kita hujung akhir zaman ni macam ni lah. Inilah celaka besar yang ada dalam kehidupan kita. Dah sampai macam ni, dah habis balik baru nak mengaji. Sepatutnya bila wajib belajar? Masa sebelum balik. Balik tu dah perfect lah. Allah, ni masalah kat kita lah. Ni macam mana kita nak rearrange balik masyarakat kita ni. Daripada kecil ni dah balik lah, matang lah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu agama. Kecil-kecil lagi dah kenal Tuhan. Walaupun tak ada jadi ustaz, tak jadi tok guru besar-besar, jadi kepala kambing je, tapi kenal Allah Ta'ala. Ataupun jadi kuli je. Kuli pun kuli apa? Kuli kepala kambing je. Tolong jaga kambing orang, dapat upah, tapi kenal Tuhan. Itu paling besar kita dalam kehidupan. Bukan syarat jadi orang kaya. Pasal saya tak ingat kisah ni di mana. Kalau antara kisah-kisah, saya tak ingat pula nak sebut. Allah. Nak cerita kepala kambing je lah asal. Nak tengok, saya buat misal contoh. Nak cerita ada agama, walaupun kepala kambing, tak ada masalah dia kepala kambing. Tapi dia ada agama. Katalah kita duit banyak, kita teringin nak makan kambing. Kambing beli ikut tuan, murah mahal. Beli ikut pekerja dia. Kita jumpa pekerja dia, aku nak kambing seekor boleh tak? Kambing ni bukan saya punya encik. Tuan kau kan tahu apa ekor kambing yang hilang. Kau cerita pun dia percaya je. Kau jual kat aku, murah dah lah. Dapat duit kan kau. Ini bukan kambing saya encik. Kalau yang tu berjaya tu. Ada iman tu. Dia bukan tahu. Dia bukan tahu, Allah tahu je. Saya ni amanah, bukan saya punya kambing, saya tak boleh bagi keizinan apa-apa. Saya pun dapat upah bela Dan kalau ada mati apa tanggungjawab saya. Tambah kalau hilang, apatah lagi saya nak bagi orang lain milik. Ini bukan hak saya. Biar saya mati minta apa daripada saya bagi ke orang. Ini orang kenal Tuhan. Walaupun kepala kambing. Ini mengaji tahfiz. Contoh, hafal Quran, pantang awet chatting. Itu boleh berkenalan. Oh ya Allah. Rupanya kawan ni kat 100 orang, awet.
Bukan awet kenal dia. Dia lagi orang awet. Astagfirullah. Ngaji habis. Ni Tuhan mana kau pakai ni? Siapa Tuhan kau? Kau tak kenal Tuhan ke? Sikitlah. Ni kasar sikitlah mulut ni. Sikit tu tak buat misal aja tu. Lama-lama ni orang tak peduli lah buat tu. Pada masyarakat sekarang ni umumnya cara menilai mereka berbeza dengan cara ulama-ulama dulu nilai kita. Cara orang tua-tua dulu kan. Orang tua-tua dulu kalau kata anak dia kalau nak cari menantu lah buat misal, nak tengok apa? Dia tengok sembahyang dulu. Dia tengok ada agama tak ada agama. Dia bukan tengok ada kerja tak ada kerja. Sama lah ni tengok kereta dulu. Ada kereta tak? Ada motor tak? Kalau motor besar tu brum. Okey boleh jadi menantu aku. Kalau kerja kilang tambah ngaji pondok kain pelekat selekeh je. Ya ni nak bela anak aku. Porah. Oi porah aku main. Sikit saya sebut itu. Jadi wajib untuk benda yang dia sebut ni mukallaf. Jadi kita ni kalau dah habis balik sekalipun mukallaf weh. Walaupun umur 80, mukallaf namanya. Dan wajib ni wajib syar'an, fi syar'i, wajib pada syarak. Masuk wajib syarak ni dia bukan wajib akal macam mana definisi kita tengok semalam kali lalu. Dan kalau wajib akal dia dengan mana perkara yang tak akan berlaku sebaliknya. Akal tak boleh menerima berlaku ketiadaan dia. Kalau wajib syarak dengan mana buat berpahala, tinggalkan dia berdosa. Itu wajib syarak. Jadi wajib syarak berbeza dengan wajib akal. Satu antara hukum hakam yang kita kena belajar ni bezakan antara hukum syarak hukum akal. Semalam saya tak sentuh hukum syarak. Saya sebut hukum akal aja kan. Macam mana nak kenal hukum akal sekali lalu. Dan hukum akal ni banyak besar sekali hubungan kita bab ketuhanan. Itulah banyak hukum akal. Banyak hukum akal. Sebab kita dah buat taat ni, yang ni banyak hukum syarak. Tapi apa yang kita mesti kenal ke Allah Ta'ala adalah hukum akal. Proses kita nak melaksana hukum syarak ni, dia banyak berlaku hukum adat. Boleh faham saya sebut itu? Boleh? Nak sembahyang. Zuhur boleh sekarang? Boleh sembahyang? Sekarang boleh sembahyang zuhur. Kenapa? Matahari baru nak terbit. Matahari baru nak keluar. Zuhur boleh. Zuhur ni kena tunggu kena jam matahari. Ada proses beradat, berulang, sabab musabab. Ni hukum adat. Berulang. Berulang. Bukan wajib puasa ke ini? Puasa. Ya Ramadan baru wajib lah. Ni bulan Ramadan lagi. Ni buat hujung. Dia akhir ni. 27, 28 awal. Contoh saya buat misal. Wajib puasa, yang mana wajib puasa? Boleh ni haji lagi. Haji benda. Jadi ada benda-benda kat keliling kita dia berkaitan dengan tarikh, masa, jam, waktu, bulan. Yang ni proses berulang-ulang ni. Adat yang macam ni, yang ni dengan tu ada taklif syarak. Ada taklif syarak, ada wajib, sunat, haram, makruh, harus itu. Tapi nak kenal Allah Ta'ala dia hukum akal. Mata tak nampak Allah Ta'ala. Mata tak nampak Allah Ta'ala. Tangan tak boleh pegang, hidung tak boleh bau, lidah tak boleh rasa, telinga tak boleh dengar, tapi akal boleh capai. Itu yang ke Allah Ta'ala hukum akal. Jadi nak sampai tu yang wajib atas kita, tu yang diperwajibkan atas kita untuk belajar. Baik. Saja saya sebut tu sikit untuk bezakan hukum akal, hukum syarak, hukum adat saya sebut sekali lalu tu lah. Kalau ada masalah tanya. Saya kita bicara matan macam ni kerana saya sebut lagi dia terlajak panjang sangat kan. Asal nak bicara matan saja. Wajib atau mukallaf saya syarah sekali lalu syarak, mukallaf. Wajib pada syarak saya cerita sekali lalu lah tak ada hukum syarak. Apa yang wajib? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu.
Wajib pada syarak mesti kena mengetahui. Itu terjemah Melayu. Bahasa Arab dia ain ya'rifah. Kita pakai perkataan Arab tu sedap maksudnya pasal tu istilah ulama kita. Wajib kita ma'rifatullah. Tu bahasa yang dia pakai. Wajib kita ma'rifatullah. Wajib kenal Allah. Wajib kenal Allah Ta'ala ni maksud dia macam mana? Wajib kena belajar sampai ada perasaan ke Allah Ta'ala. Bahasa lain untuk hurai kenal. Kenal Allah Ta'ala ni sampai ada perasaan. Ada perasankan Allah Ta'ala. Itu. Kenal tu sampai perasankan Allah Ta'ala. Itu kenal namanya. Kalau tak ada perasaan ke Allah Ta'ala sedikit pun tak kenal namanya. Walaupun mengaku Islam, walaupun semayang, tak perasan ke Allah Ta'ala. Maksud perasaan ni apa? Tak ada langsung sedar ke Allah Ta'ala. Tak ada precaution ke Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa. Kan? Tak ada apa-apa. Sebut Allah sembahyang pun tak ada apa-apa perasaan. Tak ada perasaan apa-apa. Tak perasan ke apa-apa. Duk perasan lah. Aku cantik, aku lawa, aku nak senang, aku kaya, aku ada duit, aku nak mewah, aku umurnya ni, aku nak saham, aku nak kalau boleh lepas PKP ni aku nak terbang, aku nak ni, aku nak ke sana, aku nak melancong. Duk perasan kita, tak ada perasan ke Allah Ta'ala sedikit pun. Masalah tu. Yang manusia rosak pasal ni, pasal dia tak perasan kepada Tuhan. Dengan bahasa lain, tak ada langsung perasaan ketuhanan tu. Tak ada. Tak ada perasaan bertuhan tu. Apa maksud tak ada perasaan bertuhan ni? Tak ada langsung hati ni terasa Allah lihat aku, Allah pandang aku, Allah tahu hal aku, Allah jadikan aku, Allah hidupkan aku, Allah bagi rezeki aku, Allah yang bagi pendengaran kat aku, Allah bagi penglihatan kat aku, Allah bagi daya upaya aku. Tak pernah perasan pun ke Allah Ta'ala macam tu. Itu buta namanya. Itu istilahnya tak kenal Allah Ta'ala. Wajib atas kita kena belajar sampai kita perasan ke Allah Ta'ala. Nak saya buat misal, perasan. Saya nak cerita ni, cerita suasana sini kan. Sini hutan tak jauh kan. Saya kalau dulu hutan juga. Saja nak buat misal pasal baru ni masuk hutan. Baru ni masuk hutan. Pergi masuk hutan lah. Tengok kayu. Ada nak buat tangga sikit. Kayu, tangga. Kalau tangga buat pakai kayu, takkanlah nak pakai kayu satu kan. Kayu pun payah nak cari. Mahal pula tu. Besi pun mahal. Kalau kayu hutan, tebang je. Nak cerita apa ni? Nak pergi masuk hutan satu. Waktu bila masuk hutan, kita tengok kayu satu saya nak sebut macam ni, saya nak sebut perasan tu. Bila kita nak ambil kayu hutan, kena perasan sikit. Buat ni apa? Ada forest. Kalau nak memburu, kena perasan sikit. Ada perhilitan. Ada margas tua, macam tu lah kan. Kau tembak babi pun saya silap kena kompon saya silap 10,000, tak tahulah berapa ribu kena kan. Boleh. Kau masuk hutan buat keluar kayu. Saya kata apa? Jangan tak tahu ada kamera tu. Kamera memburu ada. Itu bahagian perhilitannya. Ada kamera forest ni pun ada. Perasan tak kamera? Kalau perasan apa jadi? Berani tak buat keluar kayu? Tak faham saya cakap apa? Bengap ke apa ni? Sedap lagi soalan. Berani buat keluar kayu? Kenapa? Kamera tak mana-mana. Takkan dia buat kamera bodoh-bodoh besar. Macam kamera kat tepi jalan tu apa? Yang sambil kamera apa punya? Yes, tu. Takkan kamera macam tu kan. Yang tu nampak jauh, siap bagilah. Awas. Perangkap laju. Dulu pun tala macam ni. Sekarang ni tala belakang, ni tala buntut. Lagi Dah
Rumput tiang tu brek lah. Janganlah brek kelepuk sampai terguling kereta. Jangan buat pengap itu. Jadi ada time naik brek dulu mana ada. Kalau tengok itu, tengok kamera, dah laju dah ni. Dapat kilat je lah. Silap payah je lah. Sekarang kamera kot tu. Tambah nak tengok tu kereta belakang, depan. Kita besar-besar semua slow je. Takkan tak faham lagi. Saya nak sebut apa ni? Perasan. Saya nak sebut perasan. Perasan. Kalau tak perasan, kena. Forest tak perasan, kena. Kamera. Saya nak sebut apa? Saya nak sebut perasan. Apatah lagi kita boleh perasan kat pokok, kat sini, kat jalan, kat batu. Semua ada kamera. Macam? Tak berani buat apa. Siapa? Semua berhati-hati. Semua berhati-hati. Pasal apa? Pasal kita perasan. Kita perasan pada ada hal lain daripada kita memerhati yang kita. Masuk kedai, tengok dia tulis itu. Setiap gerak geri anda, dia tulis itu, papan tanda. Gerak geri anda dalam pemerhatian CCTV kami. Kamera pun bukan yang still punya. Sit. Dia boleh auto focus tu. Ada bergerak je. Sit. Kita berjalan tu dia ikut dia. Macam berani tak buat sembarangan? Fikir pak ke apa-apa. Lalu kat kedai mana-mana ke ambil pam bagi pecah lari. Kan ni? Itu kita sebut tu. Tanpa perasan nak macam ni. Macam mana? Lagi lah kita akan berhati-hati kalau macam ni. Bukan kamera still duduk kat tiang tu. Kita lalu je kawasan ni, ada makhluk kecil duk ikut kita. Pesan ni je. Duk ikut kita. Mayat mana keluar pula ikut. Ataupun tengok kat atas tu ada ada ketubang putih kata apa? Tak ada melon. Penuh kamera atas. Macam berani tak buat macam tu? Saya nak cerita apa ni? Saya nak ajar perasan. Kita kalau dengar Allah Ta'ala, kita perasan. Aku dah khianat ni. Allah Ta'ala tahu aku khianat ke dia ni. Saya nak cerita apa? Wajib pergi belajar sampai ada perasaan. Kalau Tuhan aku, Allah, Nabi aku, Nabi Muhammad buat tak tahu, tak semayang buat je. Ni ada masalah. Maksudnya belum belajar sampai tahap kenal, itu belum kenal, belum reti. Pasal apa? Tak ada perasaan. Dia tak perasan Allah. Dia tak ada perasaan Allah. Saya buat misal, kita asuh anak kita, ada kita, dia punya baik lah, lurus, cakap apa pun. Bila kita tak ada, abah keluar, macam tak boleh pakai anak-anak kita. Anak apa, bini apa. Kita ada rumah, menikus, pijak semut tak nanti. Keluar je, abah pergi kerja ke apa, ngemak dia sekali joget. Abah tak ada, abah tak ada. Mampus tu. Tapi bukan saya sebut orang sini ni. Saya nak ajar cerita perasaan tu. Orang ada iman ni, walaupun tak ada di depan mata, tapi dia tak akidah yang ada pada dia perasan kepada dia siapa. Apatah lagi atas kita bicara, Allah lah yang menjadikan kita. Dan Allah Ta'ala dia perhati, tengok, lihat kita ni, bukan perhati macam mana makhluk perhati lah. Kita ni semua dalam ilmu dia. Kita ni semua dalam ketentuan dia. Semua dalam iradah dia. Azali lagi. Apatah lagi kita ni nak gerak pun dia yang bagi. Ya Allah, la ilaha illallah. Jadi nak sebut apa tu? Wajib atas kita pergi belajar sampai tahap tu. Baru nama dia ma'rifatullah. Baru nama kenal Allah Ta'ala. Duk taat pun kita rasa tak ada aku boleh taat ni, melainkan Allah yang bagi aku taat. Sampai taat kita pun kita akan rasa tiada lain melainkan Allah yang beri. Mesti wajib belajar sampai ma'rifatullah gitu. Tapi jangan sengil.
Aku buat maksiat pun Allah yang bagi aku buat maksiat. Itu sewil. Ahli-ahli makrifat ramai macam tu. Ahli-ahli makrifat. Ahli yang istilah macam tu. Makrifat capital M. Ahli-ahli makrifat. Oh, ahli makrifat ni sampai tak semayang. Sampai tak payah puasa. Oh, sampai tak kira lah halang-halang bantah apa. Kata dia, aku dah sampai satu tahap. Dah lepas pada taklifan syarat. Sebab aku dah kenal Allah Ta'ala. Hampa tak kenal lagi. Aku kenal aku siapa. Oh, makrifat kepala otak tu. Bengong. Silap jadi kufur tu. Ramai ahli makrifat macam tu. Nama pun macam kuih. Lepat, lipat, apa adik-adik tu. Tak faham surah. Apa cerita ni? Jadi wajib atas kita kenal Allah Ta'ala. Itu bahasa mudah saya sebut. Kenal ni macam mana? Kita perasan ke Allah Ta'ala. Perasaan dia apa? Hati. Hati hidup ke Allah Ta'ala. Bila hati hidup ke Allah Ta'ala, Allah ni hebat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahu apa? Hadir apa benda yang kita belajar. Dia ilah aku. Dia takbir aku. Dia takbir Rabbil Alam. Dia lah takbir alam ni. Ni matahari nak terbit terang sikit ni. Semua bukan daya upaya aku. La ilaha illallah. Dia yang yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia yang takbir daripada urusan langit bumi antara kedua ni. Semua dia yang urus. La ilaha illallah. Perasan ke dia tu iman. Wajib belajar sampai tahap tu. Pasal apa wajib belajar sampai tahap tu? Yang itulah atau istilahnya itulah dipanggil iman. Wajib belajar nak ma'rifatullah ni buat apa? Wajib belajar nak hasilkan bibit-bibit iman. Bagi kenal tak? Itulah iman namanya. Iman ni bukan Tuhan aku Allah. Bukan hanya sekadar sebut di mulut. Macam mana pun ada bab. Kalau kita belajar, memang antara syarat untuk sah iman dalam hati tu, yang perasan ke Allah Ta'ala tu, tak akan diterima Islam kita melainkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu mesti. Itu memanglah kena. Tapi bukan semata-mata sebut di mulut itu dah iman. Iman Rasulullah menaik syarat apa? Tapi syarat dia at-taqwa hahuna, takwa sini. Faham tu juga iman ni sini. Maksud iman hati, iman ni batin. Iman ni adalah bab perasaan. Iman ni adalah hati sanubari. Iman ni adalah nur basirah. Istilah-istilah ulama kita lah kan. Iman ni adalah sekurang-kurangnya ada ilmu yakin ke Allah Ta'ala. Nak dapat ainul yakin. Kalau boleh sampai pada hakul yakin ke Allah Ta'ala. Apa hukum belajar tu? Wajib, fardu. Jadi faham wajib ni, apa yang wajib? Wajib belajar dapat iman. Ada orang kata, iman ni bukan anugerah Allah Ta'ala ke? Nak kira anugerah, rezeki buat anugerah Allah Ta'ala. Tapi cari tak? Iman memang nisbah anugerah. Tak ada benda yang bukan anugerah Allah Ta'ala. Dan ditaklifkan kita untuk mencari. Kebanyakan orang bab iman ni, dia kata iman ni Allah Ta'ala bagi taufik hidayat. Kita tak boleh bagi taufik hidayat. Dia bukan kata kita tak boleh bagi taufik hidayat. Rezeki pun kita tak boleh bagi rezeki. Tapi ada orang kata kita agihkan rezeki pada kongsi rezeki sama orang lain. Itu pun kadang bahasa macam tu muskil juga. Kita kongsi rezeki dengan orang lain. Kongsi rezeki. Rasa macam kita je bagi rezeki kat dia. Itu istilah sikit lah. Saya saja tersebut di situ sikit kan. Jangan kata hidayat. Kalau hidayat dia kita kongsi hidayat sikit. Boleh? Tak ada orang bercakap itu katanya. Allah bagi hidayat. Jadi saya khas nak sebut hidayat tu siapa? Ada orang faham bab iman, bab hidayat ni, yang ni tunggu anugerah Allah Ta'ala. Nanti Allah bagi iman. Kalau kata dia tak sembahyang lagi, bila kau nak sembahyang? Tunggu Allah Ta'ala buka pintu hati saya. Kepala otak kau. Saya punya bahasa macam ni lah, orang hulu kan. Kepala otak kau, iman nak tunggu Allah Ta'ala buka pintu hati. Kalau lapar, pandai pula. Kau pergi cari makan. Lebih menterdarah makan, bukan makan lah, makam lah. Tak ada pun tunggu. Kau lapar kenapa tak pergi makan? Tunggu Allah Ta'ala buka pintu hati. Dia lah. Pandai lah makan makanan. Beli roti canai 10 keping. Kat kedai tu lah. Kalau tak ada kat situ jangan beli. Kalau dia tak buka jangan beli. Tak sedap kedai lain.
Oh, kira. Pandai cari sahabat, sedap tak sedap. Kalau tak ada roti canai kedai tu, kau beli nasi lemak. Kedai lemak, nasi lemak beli kedai tu. Macam apa? Kedai lain tak sedap. Sambal ni tak payah. Yang ni kedai tu power. Tak ada kedai tu, pergi beli kuih. Kuih pun beli kat situ. Oh, bagi arahan, kemas. Apa dia? Cari sabab untuk bagi dapat selera yang menepati taste kita tu. Oh, bersungguh-sungguh. Tak ada pula tawakal ke Allah Ta'ala. Tapi bab iman, ramai orang tawakal. Bab hidayat, ramai orang tawakal. Sedangkan Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul bukan untuk rezeki, untuk iman. Sebab imanlah besar yang kena cari atas muka bumi. Tapi ramai orang faham bab iman, bab hidayat ni serah pada Allah Ta'ala. Itu yang kita baca awal-awal. Wajib atas mukallaf kena kenal Allah Ta'ala. Wajib pergi jalan untuk kenal Allah Ta'ala. Bahasa lain, wajib pergi cari iman. Wajib cari iman, maksudnya wajib cari sabab iman. Kalau ada sabab iman kena zikir, wajib zikir. Kalau zikir tu sabab iman. Kalau nak dapat iman dengan kena keluar misalnya dakwah, contohlah kan, wajib pergi keluar dakwah untuk dapat iman. Kalau wajib nak dapat iman tu dengan kena mengaji, wajib pergi mengaji untuk dapat iman. Dan memang antara yang kena wajib tu mengaji. Dah mengaji pun dapat ke iman? Belum tentu mengaji dapat iman. Dah dapat iman, buat apa pula? Kena mujahadah untuk dapat iman. Macam mana mujahadah dapat iman? Soal, misal. Baca Quran bagus tak? Baca tak? Nyongeng. Selawat atas Nabi bagus tak? Selawat tak? Pandai menyongeng. Cari duit bagus tak? Bagus tak? Cari duit tak? Tak cari pun, oh sama level lah ya. Yeah. Ada cita-cita tak nak dapat duit? Ada? Ada cita-cita tak beli motor? Ada? Ni tak kahwin ni ada cita-cita nak kahwin tak? Oh berangan siap lah. Contohlah kan. Ada cita-cita nak dapat iman? Saya ngaji Tok Guru bagi ayat terus kan. Ada cita-cita nak jadi wali? Jadi wali. Apa soalan ni? Macam pelik je. Pelik. Ada cita-cita jadi Perdana Menteri. Ada orang nak jadi Perdana Menteri, tak jadi-jadi lagi oi. Tapi nak bab cari iman, banyak orang tawakal je. Sedangkan hak itulah benda wajib, itulah benda paling besar sekali yang Allah Ta'ala tak hantar Nabi Rasul melainkan untuk ma'rifatullah. Bahasa lain ma'rifatullah, iman. Dan iman dengan Allah Ta'ala. Dan iman pun sebut mudah. Masya Allah. Nak hasil dia, Allah. Memang macam-macam syarat. Sikit syarah ke situ. Jadi yang wajib besar sekali atas kita sebagai mukallaf apa dia? Ma'rifatullah. Bahasa lain, wajib kita beriman. Ni kita dah beriman dah. Kenal elok. Iman ni hati. Tak panggil iman melainkan ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Dan perasaan dan perasaan dengan Allah Ta'ala ni 24 jam perasaan dan ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Baru iman kamil. Macam mana nak dapat tu? Dan apa hukum nak dapat dia? Wajib. Apa hukum dia? Fardu ain. Lelaki perempuan. Balik je wajib dapat. Soal lagi, di mana nak dapat? Siapa nak pergi dapat? Apa kaifiat nak dapat? Apa latihan yang perlu buat? Apa ilmu yang kena cari? Kena faham tu. Kalau contoh nak jadi Perdana Menteri, macam mana laluan jadi Perdana Menteri? Bukan masuk MRSM, bukan masuk askar, polis, tentera, bukan. Nak jadi Perdana Menteri macam mana? Kau kena jadi ahli politik. Daftar langsung. Dah daftar belum? Parti apa? Tak ada parti. Berangan-berangan lah jadi Perdana Menteri. Mesti nak jadi Perdana Menteri, kawan-kawan jadi ahli parti. Ahli je agak boleh jadi Perdana Menteri lah. Mestilah kawan-kawan jadi ketua pemuda ke? Ketua pemuda boleh jadi Perdana Menteri. Ketua pemuda apa? Cawangan. Kawasan lah. Negeri lah. Pusat lah. Oh, pemuda. Kena jadi yang dipertua lah. Oh, boleh jadi Perdana Menteri. Tak faham? Nak sebut apa? So, nak jadi Perdana Menteri. Ni nak jadi arif ilahi. Macam mana?
Apa sekurang-kurangnya? Ada daftar mengaji? Ada daftar pondok? Siapa tok guru yang kau mutayah? Berasa mana yang kau duduk? Kitab apa yang kau mengaji? Apa latihan yang kau buat? Berapa kesungguhan kau sehari semalam? Kena soal semua tu. Jadi asal disebut wajib ma'rifah Allah Ta'ala, wajib kenal Allah Ta'ala, wajib dapat iman ke Allah Ta'ala. Iman ni berarti perasaan. Iman ni adalah nur basirah. Macam mana semalam saya disebut nak mencelikkan panca indera kita yang keenam. 5 sense, 5 panca indera yang ada ni, tuan, nak celikkan panca indera yang keenam ni. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita. Memang kita belajar ni ada sebab untuk mencelikkan panca indera yang keenam tu. Cuma bagi hukum asal dia sebut ni, hukum ni tu, apa hukum? Wajib belajar. Satu mana wajib tu? Pergi ngaji pondok dulu ke? Bebas pergi pondok ke tak? Nak ngaji iman dulu ke? Pergi ngaji sekolah kebangsaan dulu. Tak faham soalan. Pergi sekolah kebangsaan dulu apa ke ngaji Pak Iman dulu? Pak Iman dulu lah. Ke ngaji sekolah kebangsaan dulu? Yang duk buat apa? Sekolah kebangsaan dulu lah. Kebangsaan dah 6 tahun, sekolah rendah, menengah dah 11 tahun. Yang buat SPM. Lepas tu ambil ijazah pula. Diploma dulu lah, 3 tahun, 6 sem. Lepas tu ijazah pula. Lepas tu pergi kerja pula. Yang mengaji dapat iman berapa tahun? Mana ada tahun-tahun. Iman tunggu hidayat Allah Ta'ala bagi ya. Berapa orang yang betul-betul bicara iman? Sikit tu. Renung sikit lah. Muhasabah hadir kita. Itu wajib atau mukallaf ma'rifatullah. Jadi bila nak ma'rifatullah, mesti ada orang ajar kita macam mana ma'rifatullah. Sikit juga istilah mengaji kan. Pasal nak kenal Allah Ta'ala ni wajib. Sebab wajib. Saya nak sebut macam mana nak selesaikan wajib ni. Pernah belajar silat? Boleh belajar silat sendiri? Boleh. Kalau tengok Tok Guru dah ajar silat 2-3 hari pandai bersilat. Macam mana dapat kemahiran? Kena latihan ni. Kena praktis. 2-3 hari cukup praktis. 2-3 tahun berapa jam sekali sehari untuk praktis? Jawab tu. Jawab. Itu nak belajar silat, nak belajar iman. Kena belajar, kena boleh sendiri cari iman tak? Ke kena ada guru ajar iman? Apa latihan nak dapat iman? Apa kaifiat nak dapat iman? Kalau dah belajar teori macam kita belajar ni, banyak anti teori je lah. Untuk nak buat macam mana? Kena praktikal iman. Macam mana nak praktik iman? Tak pernah praktik, tak pernah buat, tak jadi. Tak boleh buat. Hampir mustahil dapat iman kalau tak pernah praktik walaupun ada teori. Kalau pernah tengok cerita kungfu, walaupun hari-hari tengok cerita kungfu, tak pernah praktik untuk belajar kungfu, tak dapat kungfu. Tak boleh kungfu. Walaupun tengok program hari apa, ketuk-ketuk Aidilfitri, ketuk-ketuk Ramadan, Aidilfitri pula. Ketuk-ketuk Ramadan, hari-hari tengok ketuk-ketuk Ramadan, tapi tak pernah pegang periuk belanga, tak pernah pergi turun dapur. Macam mana? Boleh tengok ketuk-ketuk Ramadan lah, walaupun 10 tahun mau tengok ketuk-ketuk Ramadan. Tak pernah pegang periuk belanga, tak pernah pegang sudit, tak pernah turun dapur. Kitab Tauhid hatam 30 buah. Contoh, saya nak sebut proses ni, dengar. 30 buah kitab Tauhid, tapi tak pernah dapat latihan Tauhid. Belum tentu dapat Tauhid, walaupun boleh baca kitab Tauhid, walaupun faham Tauhid. Pasal Tauhid dia ada praktik. Ada Tauhid praktik. Apa latihan dia? Tu syukurlah. Saya sebut sekali lalu ya. Nak sebut kata wajib pergi belajar. Dah belajar pula, belajar teori. Dah belajar teori nak apa? Mesti ada praktikal. Kita masuk mantap perguruan pun, mantap lah kan. Masuk kursus perguruan pun, contoh macam mana? Teori ada, dia ajar macam ni, teori ni belum lah apa bala ni.
ini psikologi pelajar macam ni, PMP dalam kelas pakai alat bantu mengajar gini. Buat macam mana sasaran pelajar, objektif, apa. Itu buat apa? Praktik, pergi sekolah, kau buat. Aku nak tengok kat belakang. Bagi markah. Ada komplain. Kau buat tak betul. Penyampaian yang tak bermain. Kurang perhatian pada pelajar. Tak ada kawalan kelas. Kena komplain saja. Kenapa? Kelas tak berjaya. Hanya beri tumpuan pada pelajar di hadapan, tak perhati pelajar di belakang. Ada pelajar yang bermain dalam kelas tapi guru tak ambil tindakan. Semua kena komplain. Ini cerita guru ni. Saya pun dah dapat latihan perguruan, tu saya sebut. Ni pun saya tak ada kawalan kelas ni. Ada yang Raki'in, Sajidin, tak ada lah kan. Tapi ada Na'imin. Kawalan kelas mana boleh. Mangit, pasal muka. Buku mana buku? Tak dapat kitab lagi. Duit tak ada ke nak beli? Kau tak ada subsidi dapat? Dapat kitab? Awak ingat sekolah. Bapa awak main sekolah tak ada buku. Kan dalam kelas kawalan gitu. Ni kau main mengaji kitab tak ada ni. Ingat sekolah bapa kau. Uish, apa ni? Ni ke bab iman ustaz hidayat lah. Tampak ke? Ngaji ke lah. Macam mana sekolah kebangsaan kena ada peraturan, ada prosedur dia. Duduk pondok ingat tak ada prosedur, tak ada peraturan. Ingat dah duduk ke pelotak kau. Oi, kasar ni. Saya belum keluar apa-apa peraturan lagi lah kan. Pasal belum dengan rasmi untuk mengaji tu. Bila saya bagi peraturan, tak ada ikut lagi, saya bawa ke pelotak kau lah. Ke pelotak kau, ingat sekolah kau. Kau balik. Kau buat sekolah sendiri lah. Ni sekolah aku. Oh ya, masa itu kan. Sekolah saya. Apa saya nak sebut? Bila siapa yang pegang, pengetua lain style. Lain style lah ni. Ni saya punya peraturan. Tak nak ikut ni, nanti saya buat surat. Di sekolah lain. Awak tak boleh duduk bawah pentadbiran saya. Apa saya cerita ni? Nak sebut kata belajar iman, wajib belajar sampai ada perasaan ke Allah Ta'ala. Dan belajar tu mesti ada guru, ada proses, ada teori dan ada praktikal. Saya nak ajak tu, saya sebut tu sebenarnya. Jadi wajib kita mengenal Allah Ta'ala. Dan nak mengenal Allah Ta'ala ni, besar dia antaranya ilmu dulu lah. Dan dalam ilmu tu nanti kita nak praktik. Praktik tu apa? Perasaan tu. Pasal bila kita nak praktik, ada perasaan ni, yang ni wajib ke, yang ni mustahil ke, ni harus ke Allah Ta'ala, boleh ke jadi macam ni, apa boleh ke, tak boleh ke, mesti ke, apa ke. Jadi yang wajib dikenal pada Allah ni, nak kenal apa? Kenal ni ma yajibu fi haqqi maulana. Kita kena belajar teori, nanti ada bab nak praktikal, insya-Allah kita sebut kemudian. Apa yang wajib pada Allah Ta'ala. Allah wajib ada. Contohlah kan, ada benda maklumat kita dah faham dah apa? Allah wajib ada. Dah belajar dah pun. Dah tahu dah pun. Cukup common sense kan. General knowledge. General sangat. Allah mesti ada. Okey, siap. Soal. Mana iman? Iman tu kat mana? Nak tasdik, yakin ke Allah Ta'ala ada tu kat mana? Dalam hati. Macam mana ke hati tu? Untuk boleh perasankan Allah ni ada. Ke rasa kita ada? Ke Allah hampir rasa tak ada. Tak pernah kata tak ada pada Allah Ta'ala. Allah memang ada. Tapi ada kat kita dan ada makhluk ni lagi kuat. Orang yang orang di iman ni dia akan rasa ada Allah lah paling kuat. Ada kita ni harus saja. Ada Allah wajib, ada kita harus. Allah lah yang adakan aku. Mana mungkin dia tak ada. Bahkan akulah yang asal tak ada. Walaupun aku tak ada, dia mesti ada. Ada aku mendalilkan dia, bukan ada aku mendalilkan aku. Boleh faham? Itu apa? Teori dia tu pun mesti kemas lah. Kalau teori tak kemas, tak sampai juga. Pasal kita tak faham apa sepatutnya dicapai. Asal saya nak sebut ialah nak kenal apa yang wajib pada Allah Ta'ala. Kalau dah kenal Allah Ta'ala wujud, dah selesai ke? Belum lagi.
Itu baru apa? Allah wujud, Allah qidam baqa, muqaddafatu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa daniyah. Dah dapat iman? Belum. Nak pergi faham macam mana nak faham ada Allah Taala. Ni sifat dia, dia ada. Untuk macam mana nak apply kan? Dan macam mana nak sebelum apply tu banding beza dulu. Aras pengetahuan satu hal. Ada Allah Taala yang qidam, ada dia yang baqa, ada dia yang qaim bi nafsi. Ada makhluk ni berhajat pada Allah. Allah tak hajat pada makhluk. Bagi kenal-kenal betul-betul, information mesti ada, maklumat mesti ada, arah pengetahuan, arah kefahaman. Lepas tu mesti boleh banding beza. Allah macam mana, makhluk macam mana. Kalau ada Allah macam mana, ada makhluk macam mana, mesti boleh banding beza. Lepas tu sampai boleh buat satu analisis. Oh, ni aku makhluk. Makanan ni makhluk. Minuman makhluk. Perdana Menteri pun makhluk. Hatta Nabi Muhammad SAW pun masih makhluk. Tapi bukan sebarang makhluk. Itu mesti. Itu akidah kat Nabi lah. Itu bab kenabian. Sambung nanti bab risalah. Ini bab ketuhanan dulu. Mesti letakkan makhluk betul-betul tempat makhluk. Jangan sampai letak tempat yang tak betul. Jadi mesti ada pelajaran besar kita ambil dengan sempurnanya itu. Mengenal Allah Ta'ala, faham ke dia. Teori kita ke Allah Ta'ala tu betul. Boleh perasan dengan ke dia. Dan kita kenal wajib pada dia tu wujud. Faham kita macam mana nak hadir hati wujud Allah Ta'ala. Lepas tu nak praktik pula. Macam mana nak praktik seharian ni. Celik mata je ke Allah dulu. Allah wujud. Dia yang wujud dengan aku. Dia hidup dengan aku. Alhamdulillah. Buat iman. Kalau celik-celik mata memanglah buat kerja dia, kerja masak, minum, makan, semayang apa-apa. Tapi tak ada hati perasaan ke Allah Ta'ala. Taubat mengaji lain. Taubat mengaji lain. Taubat apa pula? Dah bukan dah mengaji lama dah. Taubat mengaji lain. Macam apa? Mengaji dulu, style dulu. Ni mengaji dulu dengan mengaji tak ada perasaan. Ni mengaji kena ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Saja sebut dengan bahasa itu sikit. Jadi mesti kenal apa yang wajib pada Allah Ta'ala. Saya sebut wujud sekali dulu. Dan kena faham juga wama yastahilu, apa yang mustahil. Maksud apa ni, sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Apa yang tak layak pada Allah Ta'ala. Allah ada, mustahil tiada. Senang je, bukan susah. Saya ada kabuh malam lagi. Bab ketuhanan sebenarnya bukan susah. Cuma bagi bertemu buku dengan ruas untuk mengaji. Kita jumpa guru pakar, kejap je. Kita sakit urat, ada orang urut sampai 3 jam. Urut. Demam kita seminggu tak hilang. Kenapa? Demam urat. Dia urut, dia picitnya. Allah. Cik silap 3 minggu. Ni, sakit urut tak habis lagi. Ada orang urut, dia cari. Dah. Tak sampai 5 minit. Siapa? Dia pakar, dia reti apa sepatutnya kena buat. Nak cerita apa? Ada orang mengaji lama tapi tak kenal Tuhan. Ada orang duduk 5 minit yang kenal Tuhan. Nak cerita apa ni? Saya sebut bagi bertemu buku dengan ruah. Kita sakit urat pergi jumpa tukang urut tadi. Ada orang urut sampai 6 jam. Satu body 6 jam dia urut. 6 jam urut benda. Ada orang urut 6 jam. Masing-masing punya style lah saya nak sebut kan. Tapi kadang kesihatan tak boleh je. Contoh, ada orang 5 minit je selesai. Dia bagi sikit je. Pusing sini. Duduk baring. Tunggu Ustaz. Saya nak beritahu mu ada. Siapa? Seringan dia badan. Yang urut 6 jam tadi, lari demam seminggu. Siapa? Makan panadol. Buat macam-macam. Siapa? Tak maulah urut dengan dia. Kena padan lah. Sampai lebam-lebam kena urut. 6 jam. Tak selesai masalah. Lagi tambah masalah lain pula. Saya nak cerita apa ni?
tak bertemu buku dengan ruas. Tak bertemu buku dengan ruas. Ngaji bagi bertemu buku dengan ruas. Kita jumpa guru yang betul tunjuk jalan, best. Sedap je. Senang je. Tunjuk sekejap je. Tup. Allah. Itu dah ditunjuk. Tapi buatlah apa benda ditunjuk. Itu ialah pula. Dan jangan tak tahu, cabaran bukan mudah. Dia tak semudah yang disangka. Cabaran dia besar. Lagi besar kita cari, lagi besar halangan. Yang tu ya. Allah. Saya rasa dah satu, saya tahu, saya sebut tu. Dan memang setiap hari rasa cabaran dia. Rasa cabaran mana? Cabaran untuk kita ni, hati ni terpaling pada Allah Ta'ala. Cukup banyak. Terpaling untuk ingat Allah Ta'ala, terpaling daripada tauhid Allah Ta'ala, terpaling untuk cinta pada makhluk, terpaling untuk cinta pada dunia, minat pada dunia, cenderung pada dunia, kasih pada dunia, seronok pada dunia, seronok diri aku, nafsu aku, makan minum aku, harta benda aku, anak bini aku. Cukup kuat tu berbanding nak pergi ke Allah Ta'ala walaupun dah mengaji. Siapa tak pernah duduk itu dia tak tahu. Saya duduk dah. Allah. Memang hari-hari tak putus-putus kena minta pertolongan ilahi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Siapa? Rasa bukan senang. Baru kita akan tahu cabaran iman tu apa dia. Kalau kita tak tahu, tak pernah belajar, kita kata apa? Iman apa susah lah. Allah Tuhan, Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau tanya dalam kubur, marah buka. Allah Rabbi. Alamak, dah lama dah tahu. Apa susah-susah belajar pondok sangat? Duduk lama-lama mengaji, belajar berjam-jam ni. Baru cerita sebagai kata dia. Orang baca kitab pura-pura khatam habis. Apa nak mengaji lama sangat? Try je. Pasal bab iman ni, bab hati. Kita belajar pun benda besar yang kita nak berbetul hati. Jasad duduk mengaji betul dah. Hati belum tentu mengaji. Sikitlah ke sana. Jadi kita kena faham apa yang wajib pada Allah Ta'ala, apa yang mustahil. Sebut dah wajib dia ada, mustahil tiada. Contoh saya sebut. Nak kena kenal macam mana? Jadi bila Allah mustahil tiada, siapa yang duduk tempat tiada ni? Makhluk lah asal tiada. Cuma makhluk bukan mustahil tiada. Makhluk dia peringkat ketiga, harus ada. Mustahil, makhluk bukan mustahil tiada. Makhluk harus ada. Allah wajib ada. Macam mana nak rasa level tu? Ilmu suku panjang umur jumpa nanti insya-Allah. Nak sebut ni sekadar untuk perkenalan sekali lalu, wajib mustahil harus. Dan wama yajuzu, dan kena juga tahu juga apa yang harus pada Allah Taala. Allah hak dia ni nak bagi kita jadi apa? Harus. Jadi tiga besar ni kena faham dalam bab ketuhanan, wajib, mustahil, harus. Satu. Kata dia macam itulah juga. Demikian jugalah wajib atas kita, atasnya, atas mukallaf, kena ketahui. Kena makrifah juga. Siapa lagi? Orang yang besar kita kena kenal. So, kena tahu pada hak Rasul. Maksud hak pada zat diri Rasul. Kena tahu Rasul. Khas Rasul, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya semua Nabi Rasul. Ada akidah kita pada semua Nabi Rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tak beza seorang pun daripada Rasulullah Ta'ala. Mereka masih sidik, amanah, tabligh, batanah. Itu yang biasa disebut. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat harus yang mesti dipaham pada Nabi Rasul. Yang dengan itu baru lurus perjalanan kita nak ambil pada Rasul. Dan macam mana panduan kita pula nak ambil pada Rasul. Satu lagi pelajaran nanti. Dan Rasul tak ada, pewaris Rasul. Siapa pewaris Rasul? Mesti juga di atas sifat sidik, amanah, tabligh, batanah. Walaupun bukan sifat tu wajib pada dia, tapi wajib sifat tu ada pada dia. Kalau Nabi Rasul, wajib Nabi Rasul sidik, amanah, tabligh, batanah. Mustahil tak sidik, amanah, tabligh, batanah. Pewaris Rasul juga seperti mana sifat Rasul mesti ada pada mereka. Ada khianat, ada pembohong. Yang ni tak boleh jadi pewaris Nabi Rasul. Sekali lalu lah sebut itu. Juga macam mana pada Allah Ta'ala kena wajib kenal, wajib mustahil harus pada Allah Ta'ala, wajib mustahil harus pada Rasul pun kena belajar betul-betul. Pasal kita nak mengaku Muhammad Rasulullah, mesti letakkan Rasulullah pada tempat mulia. Jangan sampai perhina dan pelekeh dia. Alah dia mak kapung je. Alah dia pun manusia biasa je. Alah Nabi Rasul pun
Dia pun dah mati. Dia boleh buat apa kat kita sekarang? Ada orang menggunakan ayat-ayat pelekeh macam tu pada Nabi Rasul. Ada pelajaran dia. Dan wajib atas kita belajar supaya jangan istilahnya melanggar sempadan keimanan kita pada Allah Ta'ala dan Rasul. Apa yang sepatutnya diiktikad dan apa yang sepatutnya ditanzihkan daripada Allah Ta'ala, apa yang dinyahkan daripada Rasul, Nabi. Jangan ada tersilap akidah pada Allah Ta'ala dan Rasul. Okay? Itu disiplin lah sebut sekali lalu. Apa yang wajib kita belajar dan kita tu mukallaf. InsyaAllah yang pun sambung nanti ke depan. Apa dia sifat wajib pada Allah Ta'ala? Yang atas kita bicara selalu sebut sifat 12, sifat 20, ringkas dia 13, sikit ada pembincangan di situ nanti. Inilah antara benda wajib belajar. Dan kalau ada masalah kenapa kata wajib mesti ke belajar sifat ni, yang tu pun tak faham, nanti kita bicara itu. Kalau ada soalan lagi bagus. Kadang-kadang tak ada soalan, dia tak ada cabaran itu kan. Saya cerita apa saya nak cerita lah. Bila ada soalan, kok ada muskil itu, kalau mampu saya jawab. Saya, kalau tak boleh saya jawab, saya diam je lah. Itu apa? InsyaAllah sambung kita famimma yajibu di Maulana. Jadi di atas disiplin wajib mustahil harus pada Allah Ta'ala dan Rasul tu yang kita kena belajar. Dia akan susun kitab ni ikut tertib tu lah. Wajib mustahil harus pada Allah Ta'ala, begitu juga wajib mustahil pada Allah Ta'ala, pada Rasulullah. Lepas tu nanti ada dalil. Dalil itulah barahin, burhan, dalil. Di situ kita akan belajar. Memang banyak benda dia akan sebut. Kita nak mengenali ke Allah Ta'ala tu apa jalan, nak mengenal ke Rasul tu apa jalan. Siapa betul-betul nanti kita akan lihat pewaris Nabi Rasul. Siapa yang, macam mana kaedah sebenarnya nak mengenal Allah Ta'ala dengan makhluk yang ada ni, macam mana jalan nak kenal Allah Ta'ala. Apa dalil-dalil yang boleh buat untuk dengan tu, ada hints, ada dia jadi jalan, dia jadi petunjuk, dia jadi indikator untuk tengok makhluk. La ilaha illallah, hati hadir ke Allah Ta'ala. InsyaAllah sampai situ disiplin kitab kita macam itulah, lebih kurang kita akan belajar. Yang ni dia sebut hukum pertama dulu, wajib mengaji, wajib ma'rifatullah, wajib perasankan ke Allah Ta'ala. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbana wa nurina yadika kama nawwartal arda wa nur syamsika abadana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Amin. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.